dan juga disebabkan oleh itu ulat yang merupakan parasit tersebut dia akan mati akibat daripada proses ini. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Di antara yang halal yang haram itu ada banyak perkara yang syubhah. Ramai manusia yang tidak mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya dalam siri halal dan sihat ini ingin berkongsikan sedikit maklumat yang berkaitan dengan sekarang ni orang duk makan kopi yang dalam kosmetik, dalam ubat-ubat yang herba, termasuk juga lah ubat tradisional, iaitu tentang penggunaan yang disebut sebagai Cordyceps sinensis dalam pembuatan ubat tradisional ni. Idea ini timbul apabila bekas anak buah saya yang sekarang ini berada di Kementerian Kesihatan minta, Ustaz, boleh tak kongsikan sedikit berkenaan dengan hukum Cordyceps ni yang banyak digunakan, termasuk dalam kopi. Pernah juga saya melihat kopi yang mengandungi Cordyceps, yang mengandungi Cordyceps. Pernah dengar tak perkataan Cordyceps ni? Cordyceps ni dah macam dia adalah sejenis fungus kulat yang hidup dia adalah berada di tempat-tempat yang sejuk, tempat-tempat yang gunung Himalaya di sebelah Tibet kan, China kan. Yang dihidup dalam tanah. Dia macam ulat lah. Dia macam ulat yang hidup di bawah tanah juga. Dia tumbuh. Pokok ni tumbuh di atas ulat ini. Dan kalau kita lihat kaji harga dia lebih kurang mahal. Dia lebih kurang emas. Disebut sebagai menyamai dengan nilai emas. Maknanya kalau di China, Cordyceps ni sangat berharga dan juga dijual dengan harga yang mahal. Dan juga nak dapatkan juga, dan biasanya dalam bulan 6, bulan 7 dia ada musim-musim dia. Jadi ada orang juga sebut sama ada sebab dia tumbuh di atas fungus ini, kulat ini, dan juga di atas ulat juga. Jadi bagaimana hukumnya itu, sama ada boleh ke tak boleh digunakan. Banyak digunakan dalam ubat-ubat tradisional yang sebagai food supplement juga ada, termasuk juga saya lihat dalam kopi juga ada yang duk makan kopi yang ada Cordyceps. Cordyceps ini boleh ke tak boleh, atau juga tuan-tuan memperhatikan boleh Google Cordyceps, CORDYCEPS, dan dia lebih kurang 400 dia punya jenis Cordyceps ni. Tapi yang paling glamour sekali, yang paling banyak digunakan disebut sebagai Cordyceps sinensis. Itu disebut sebagai Cordyceps. Cuma dalam hal ini bagaimana hukumnya? Baik. Sebenarnya bila ada penggunaannya dalam makanan dan juga tidak ada hukum-hukum yang baru, maka JAKIM dia akan merujuk kepada fatwa, akan merujuk kepada fatwa. Sebelum ni memang tidak ada fatwa. Penemuan yang ditemui oleh pihak JAKIM, termasuk juga pihak JAIS juga asalnya, pada sebelum tahun 2014 lagi. Sebelum tahun 2014, maka isu ni dibawa kepada Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan, dan juga fatwa kebangsaan telah pun bersidang pada Oktober 2014, Oktober 2014, untuk membincangkan hukum penggunaan Cordyceps sinensis dalam pembuatan ubat tradisional, termasuk jugalah dalam kosmetik juga dibuat, termasuklah dalam minuman. Jadi apakah hukumnya? Jadi kalau kita lihat, sebelum saya memberikan hukumnya, sebab kita perlu lihat asas-asasnya. Kaedah yang biasa dalam kitab halal haram juga sebut. Al-aslu fi asya al-ibah. Asas suatu perkara itulah diharuskan, harus dulu. Melainkan datang perkara yang boleh membuktikan sama ada ianya itu haram disebabkan najis, haram disebabkan oleh kemudaratan yang ada,
haram disebabkan oleh elemen-elemen lain, elemen-elemen yang boleh berlakunya percampuran bahan-bahan yang bersumberkan najis, ya. Baik, jadi kalau kita lihat kulat ini juga ulat ini dia adalah dia dikategorikan sebagai ulat, ya. Dan ulat ini tidak mempunyai darah, ya. Ulat ini tidak mempunyai darah, ya. Jadi kalau kita lihat haiwan binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, maka fuqaha mengatakan ianya adalah diharuskan, ya. Dan juga dalam fatwa ini juga disebutkan dikaitkan dengan satu hadis daripada Rasulullah SAW tentang bagaimana Nabi mengajar kalau sesuatu air yang dihinggapi dengan lalat, yang tenggelam lalat dalam air itu, bagaimana kita nak buat, ya. Sebab tu Nabi sebutkan apabila jatuh lalat dalam minuman seseorang kamu, maka tenggelamkanlah dulu sebelum membuangnya. Tenggelamkan dulu sebelum membuangnya. Sesungguhnya pada salah satu sayapnya itu ada penyakit, dan juga salah satu daripada juga adanya ubat. Maka tenggelamlah. Dia akan meneutralkan begitu, ya. So kalau kita nak kaitkan dengan cordyceps ini, maka cordyceps ialah sejenis kulat, ya, yang bersifat sebagai dia parasit. Dia menumpang ke atas ulat yang lain, juga di atas lava, ya. Dan juga disebabkan oleh itu ulat yang merupakan parasit tersebut dia akan mati akibat daripada proses ini. Maknanya ulat itu akan mati sebab dia mempunyai proses-proses yang hidup di bawah tanah itu, ya. Dan juga akibat daripada proses ini, bahagian yang tumbuh keluar daripada ulat ini akan digunakan, dan spesies cordyceps yang paling baik disebut sebagai Cordyceps sinensis, ya. Yang dia juga boleh buat melalui proses semula jadi yang di atas tanah itu, ya. Ulat yang mati ditumbuh. Ulat yang mati ditumbuh atas ulat tu. Ada juga cordyceps yang dibuat secara makmal. Secara makmal ni lebih kepada sintetik, juga dibuat secara makmal lah. Tapi yang aslinya yang tumbuh di pergunungan Himalaya, yang ditumbuh di atas ulat ini, itu yang original, yang mahal, yang inilah yang mahal, ya. Baik, jadi berasaskan kepada proses-proses penghasilan cordyceps ini, sama ada melalui semula jadi atau juga melalui proses makmal, maka Muzakarah telah memutuskan penggunaan Cordyceps sinensis ini dalam proses pembuatan obat atau juga untuk yang suplemen makanan kesihatan adalah diharuskan. Sebab tu anda boleh lihat adanya logo halal pada kopi yang ada Cordyceps, pada kosmetik yang ada Cordyceps, pada suplemen yang ada tulis Cordyceps. Termasuk juga lah ada yang dalam ubat-ubat sebagainya. Tapi yang paling glamour orang gunakan untuk ubat ialah kalau kata ubat-ubat kedai-kedai herbal Cina memang banyak, sebab Cordyceps ni memang asal daripada Cina, ya, yang mereka ni jual, ya. Cuma dalam hal ini, kalau dia proses Cordyceps ini, kalau dia menggunakan agar, menggunakan medium untuk nak membiakkan Cordyceps ini dalam lab, dalam makmal, maka kalau dia menggunakan medium juga agar ini yang datang daripada bahan-bahan yang najis, dia akan jadi najis. Sebab tu konsep halal ini, konsep rantaian halal, proses itu, flowchart prosesnya kita akan tengok. Walaupun asalnya diambil daripada yang diharuskan, tapi nak membiakkan Cordyceps ini termasuk juga dalam makmal, kalau dia menggunakan bakteria, enzim dan juga makanan kepada
bakteria ini ambil daripada sumber-sumber yang bersifatnya najis, darah dan juga sebagainya, maka dia juga dianggap sebagai benda yang bersifat sebagai najis dan juga haram lah. Tapi kalau dah adanya segi halal itu, maka hukumnya adalah halal. Maka inilah keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kan. Dia tumbuhan yang boleh tumbuh di atas ulat, juga dijadikan sebagai satu ubat kesihatan yang cukup sihat. Sebagaimana nak tahu, semuanya melalui kajian-kajian, ilmu-ilmu yang Allah berikan. Tapi sayang, kita lihat bahawa ia dipelopori, ia dibuat kajian oleh orang bukan Islam. Ayuh kepada saintis-saintis Muslim, perbanyakkanlah kajian-kajian untuk dimanfaatkan kepada orang Islam. Sebab nilai harga Cordyceps ini jutaan ringgit. Disebutkan kalau kita dilihat dalam internet, dia disamakan sebagai gold, sebagai emas. Cuma dari sudut ini nak lihat dari sudut hukumnya. Ini hukum adalah berdasarkan kepada proses, hukum juga berdasarkan kepada sumber ambilan dia. Hukumnya itu dilihat pada semua aspek. Jadi kalau dah adanya logo halal. Jadi kalau nak tahu perkara-perkara yang lain, pergilah kepada channel Ustaz Amri Halal, dan juga like lah, share lah, dan juga subscribe lah. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat. Termasuk juga lah apa yang disebut sebagai Cordyceps sinensis dalam ubat tradisional, dalam kosmetik, dalam minuman, juga kopi juga ada, termasuk juga lah dalam suplemen makanan kesihatan. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.